serangkai serentak dengan jana wibawa, rasuah, jadi sedekah dan sakau subsidi minyak, paket kod. Itu yang merosakkan negara kita, Saudara Azhar. Saya bersetuju dengan anda. Saya tengok banyak tulisan dalam media sosial, gambar. Saya bersimpati juga. Gambar Datuk Hamzah Zainuddin melawat tempat, melawat masa kita, negara kita menghadapi masalah minyak sawit. Dia pun pegang nampaknya botol minyak sawit, satu gambar beliau, satu gambar anak dia. Dan tulisannya semua yang negatif. Saya Saudara Cik CTP, saya minta dengan Menteri Pendidikan, dia ceria dan ramah. Itu satu hal. Menteri Pendidikan, saya harap, saya lupa namanya. Saya harap semua menteri-menteri dalam kerajaan yang mau menangani derita rakyat ini benar-benar melaksanakan tugas. Saudara Aladin sukar katanya pelabur asing banyak lari ke lain negara. Betul. Sekarang ni kita sedang berusaha. Sebab itu semalam saya dah bagi tahu. Muhammad Mulia Tengku Zafrul tak payah nak tukar nama kementerian. Yang paling penting tukar bagaimana kita nak tarik pelancong. Itu paling penting. Sebab rakyat ramai tak ada pekerjaan. Saya Wiro Sabling, walaupun saya suka bertumbuk kerana saya tolak politik huru-hara Perikatan Nasional. Saya tahu dia kata walaupun dia suka bertumbuk. Sebenarnya saya nak cakap tu. Tadi pun saya berbual dengan teman-teman yang satu sekolah dengan saya di Kolej Abdul Hamid. Kami membincangkan juga tentang bagaimana untuk merangsang ekonomi warga bangsa kita. Jadi antaranya sahabat saya dia menyatakan kenapa tidak diwujudkan jaringan, adakan pemasarannya, jaringan kesatuan di kalangan pengusaha-pengusaha, sama ada mereka di sektor kontraktor, pembinaan ataupun di sektor pembuatan maupun sektor peladangan. Jadi mesti ada jaringan yang mudah supaya dapat satu dan agar kita dapat mengambil kesempatan untuk membangunkan semula ekonomi kita yang telah runtuh. Memang tidak nafikan hari ini ekonomi kita seolah-olah runtuh. Warga bangsa kita yang berniaga boleh katakan terkapai-kapai. Sebab itu mereka tak tahu arah. Dan akhirnya sebagai contoh, saya bagi contoh, jangan marah pada saya macam pasar Ramadan. Harga tidak menentu. Ada kawasan ini harganya RM3, ada kawasan ini harganya RM5, ada kawasan ini harganya sampai RM450. Semalam saya pergi ke pasar Ramadan di Taman Tun. Nak meninjau juga saya tengok, terkejut juga saya. Untuk memanglah dari segi logikanya harganya sebegitu, tapi bila dia menjual, contohnya harga daging lembu yang telah diproses, yang telah dimasak dan sebagainya, kalau diikutkan, dia caranya dia buat mudah. 100 gram RM18. Jadi artinya 1 kilo RM180. Orang biasa mungkin tak nampak sebab nilainya 100 gram RM18, nampak macam murah. Tetapi sebenarnya kalau dikira, kalau 1 kilo kali dengan 100, RM180. Ini masalahnya yang harus dilihat, dipantau oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Sedangkan harga daging di pasar barulah RM30-40. Jadi kebutuhan yang berganda-ganda. Kita faham dengan tenaga yang digunakan, segala awasnya, segala rempah ratus yang digunakan. Tetapi jangan sampai, sebagai contoh lagi saya lihat goreng cempedak misalnya. Sampaikan sebutir buah cempedak tu dah naik jadi RM1 sebutir. Caranya mudah. Satu set, itu RM5 satu set. Berapa ketul? Ada 5 ketul. Jadi itu saya harap benda ini perlu dilihat. Saya bukan nak marah pada mereka, dan mereka nak berniaga boleh, semua orang nak cari untung. Tapi orang kata keuntungan tu biarlah berpada-pada. Tapi saya tahu secara Mazli, sewa tapak mahal, sebab itu peniaga tidak dapat jual murah. Saya bersetuju dengan anda. Inilah yang perlu ditangani oleh pihak Majlis Bandaran. Kalau boleh kali ini Majlis Bandaran pulangkan balik. Kalau sewa tapak sampai RM5,000, pulangkan balik. Supaya mereka dapat kembali meredakan harga ini, supaya orang ramai ini kesan kerana anda memikirkan Majlis Perbandaran nak untung. Dalam tempoh bulan puasa ini, pengusaha-pengusaha gerai nak ada dikenakan RM3,000, RM5,000, ada yang tempat macam di Kuala Lumpur sampai RM15,000. Itu keadaannya, Saudara Mazli. Saya amat bersetuju. Harga tapak itu. Jadi pegawai-pegawai Datuk Bandar yang di-Ketua Majlis Bandaran perlu menyelesaikan permasalahan ini. Dan saya harap berilah mereka sesuatu yang baik. Ya, Saudara Aladin, mahal sangat. Kenapa tidak? Dah senarai dah ada. Okey. Menjelang hari raya nanti, pulangkan balik.
Jadi Saudara Mazli, kalau harga tapak murah, peniaga tak ada alasan nak naikkan harga barang. Betul, saya bersetuju. Tapi ini untuk sebulan berniaga, harga tapaknya beribu-ribu ringgit. Macam mana? Malahan kadang kalangan mereka bila harga itu mahal, barangan tidak dapat jual dengan baik. Akhirnya ada juga yang rugi. Saya amat mengharapkan, kalau boleh, Yang Amat Perdana Menteri memberi arahan supaya semua majlis bandaran, semua pejabat-pejabat daerah yang mengutip bayaran kepada peniaga-peniaga mestilah diadakan satu had yang maksimal. Mungkin untuk sewa untuk sebulan mereka berniaga apa semua dikenakan RM500 sebagai upah untuk mengangkat sampah, untuk pekerja-pekerja yang menyuci kawasan itu. Okey. Tapi kalau sewanya RM3,500, maka pulangkan balik RM3. Anggaplah ini sebagai satu keprihatinan Majlis Pembandaran untuk melihat peniaga. Semua peniaga di bangsa kita, saudara, boleh dikatakan 95% peniaga-peniaga pasar Ramadan adalah Melayu Islam. Kenapa tidak? Kalau dah okeylah dulu, sebab senarai dah ada. A, Kak Mina, B, Kak Wan, Makcik Kia, semua ni, Makcik Lima, Makcik Kia, Pak Sidi, pulangkan balik. Saya rasa tak ada masalah rasanya. Saya yakin tidak ada masalah. Cuma masalahnya kadang-kadang mereka ni ada orang tengah. Orang tengah mengawal keuntungan yang menderitanya rakyat. Saya Rafiq Syah Himalaya, betul. Faedah mereka kadang-kadang kalau dikaji dari segi sewa tapak saja, boleh mencecah bilion ringgit. Daripada Perlis sampailah ke Johor Bahru, sampailah ke Sabah dan Sarawak. Jangan dijadikan ini pasar Ramadan ini tempat untuk menjana keuntungan. Ini tempat untuk pejabat majlis bandaran sediakan tapak untuk mereka berniaga. Ya, tujuan mengapa diadakan pendaftaran itu untuk memastikan supaya mereka berniaga itu ada lesennya, dapat dikaji dari segi kesihatan. Itu sepatutnya, bukan untuk mengaut keuntungan. Sekarang ni apa yang kita rasa kat Zainal Abidin, dia apa yang diperhatikan, dia kata kuasa membeli kurang. Tidak macam dulu. Memang pun sekarang duit dah banyak. Tapi kalau peniaga tidak dapat menjana keberuntungan, maka mereka juga akan mengalami kehidupan yang penuh derita. Secara Mat Kelana dia kena supply kanopi itu dah 1,000. Aduh, itu kanopi. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan tapak? Saya tak bersetuju harga tapak dikenakan sebegitu tinggi. Mereka nak berniaga, okey, tak ada masalah. Tapi biarlah berpada-pada dan jangan dikenakan tapak yang tinggi. Mungkin sudah terlewat saya nak menyuarakan persoalan ini, tapi tidak lambat untuk saya mencadangkan kalau boleh nak memperlihatkan prihatinnya kerajaan hari ini yang mahu menangani derita rakyat, maka buatkan kehebahan. Boleh, bukan tak boleh, kaki tangan ada, pergi balik ke gerai-gerai di mana peniaga-peniaga menjalankan perniagaan, minta mereka kalau boleh kurangkan harga. Dia kata macam mana? Okey, tahun ini anda kurangkan harga, kita akan pulang balik sewa yang tinggi begitu. Saya rasa tak ada masalah benda boleh dilakukan. Ini yang saya harapkan, saya amat mengharapkan. Punca segala masalah kadang-kadangnya datang daripada birokrasi yang dalaman. Punca masalah yang kita hadapi, yang dialami oleh rakyat, datang daripada red tape, datang daripada birokrasi, datang daripada sakau menyakau di kalangan mereka yang punya kuasa. Ini yang saya amat mengharapkan. Saya rasa orang tengah tu sewa tapak pun tinggi, kena siasat. Kalau benar wujud orang tengah dalam pemberian ataupun tapak-tapak sewa untuk berniaga, panggil SPRM. Bila ada orang tengah, tentu ada budaya korupsi. Bila ada korupsi, ini masalahnya. Salah syukur Abdullah, saya memang dah lambat dah. Raya dah pun. Tetapi saya katakan, apa salahnya besok ke lusa ke hari Isnin, Selasa, Rabu ni mengadakan mesyuarat dan panggil balik pengusaha-pengusaha yang menjalankan perniagaan mereka, pulangkan balik. Saya rasa itulah sebagai satu bonus daripada kerajaan yang para pengusaha pasar Ramadan tidak akan melupakan. Ini pandangan saya, saudara. Dan untuk tahun-tahun yang mendatang, pastikan gerai-gerai. Sebab saya dengar dalam pembentangan bajet, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan kerajaan mengeluarkan belanja beratus juta untuk membina gerai-gerai yang cantik supaya orang datang makan dengan selesa. Jadi bukan untuk menguat keuntungan.
Saudara Muhammad Naim, pertahankan Melayu konon, Januari baru pergi ke orang lain. Saya itu masalah mereka. Sekarang ini kerajaan perpaduan ini harus melaksanakan. Sepatutnya ketua jabatan mendengar apa yang mahu dilontarkan oleh Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan sewaktu pembentangan bajet. Saudara Muklis, satu tapak sampai RM800. Apa ni? Macam mana mereka nak cari untung kalau satu tapak RM800? Dan ada tempat yang ribu. Saya tahu, bukan saya tak tahu. Ini juga saya harap bahagian pencegah rasuah masuklah ke pejabat-pejabat di Majlis Perbandaran atau Bandaraya Pulau Pinang ke Bandaraya Kuala Lumpur, Bandaraya Shah Alam. Lihat, minta file untuk dikaji berapa sebenarnya sewa kepada pengusaha-pengusaha pasar Ramadan. Kalau harga melampau, pulangkan balik. Saudara Kumat Kamil kena peniaga kita dah dianak ditirikan. Itu realiti dan kita harus menyelesaikan masalah ini. Dah lama sangatlah orang tengah ni main peranan. Jadi kena mulakan. Saudara Majlis, saya bersetuju. Kena mulakan sekarang jadi sebagai penaltinya. Kerana ini adalah kelalaian daripada pihak pentadbir di Majlis Bandaran, di Dewan Bandaraya. Kena bayar. Kena keluarkan balik. Kalau sewa RM800, kita katakan okey, satu gerai tu kita charge dia dalam RM200. RM600 pulangkan balik. Itu kalau RM800, bagaimana yang RM3,000 dengan RM5,000? Pulangkan balik. Pulangkan kepada rakyat supaya rakyat dapat mengenangani derita mereka. Saudara Ibrahim Rahman dia kata coket ramai orang yang berniaga. Itu benar. Kawasan yang mana bukan warga bangsa kita ambil tindakan. Bukan saja di coket, begitu juga di pasar-pasar. Bukannya pasar Ramadan, pasar borong dan sebagainya. Mesti tuntas. Jika ini dapat dilakukan, saya yakin harga barang dapat dikawal dengan baik. Tentulah peniaga-peniaga tidak berkesempatan untuk mengambil keuntungan. Barulah boleh akta pencatutan dapat dilaksanakan. Itu pandangan saya. Jadi SPRM kena masuklah semak yang ada guna orang tengah tu. Ini Saudara Alias, saya bersetuju. Suruhanjaya pencegah rasuah, Kedah. Sebab itu sekarang ni saya katakan, macam saya kata semalam, perlu ada satu mahkamah khas untuk SPRM. Tak lahat dah kita tengok kebejahatan yang berlaku ini. Puncanya bila ada rasuah, pastilah rakyat yang akan menderita. Kerana akibat rasuah, harga barang naik. Akibat rasuah, projek naik. Harga rasuah, sebab rasuah, berlaku ketirisan. Ini perlu kita perangi, saya. Saudara Emirul dia kata kalau satu hari ringgit Malaysia RM30 nampak macam sikit. Jangan kita fikir soal sikit. Sebab tugas Majlis Bandaran untuk menyediakan tapak, sebab semua ada kontrak, kerajaan mengeluarkan belanja. Pimpinan negara, kerajaan keluar berbelanja. Saudara, saya haraplah ini pandangan saya dapat dipikirkan bersama, saudara.